الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, setinggi-tinggi pujian dan syukur kepada Allah Maha Pencipta, kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang pada hari ini telah mengumpulkan kita dari jauh dan dekat, yang telah didedahkan tentang zikrul akbar, suatu zikir yang mulia, yang dipandang penting dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir anfas, zikir dengan nafas. Alhamdulillah, oleh kerana permintaan daripada Kedah, Terengganu dan juga lain-lain tempat, kita mengadakan kursus ini ataupun dipanggil siri pengenalan tentang ilmu zikrun nafas, agar kita semua kenal dan faham secara apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Tajuk kita pada hari ini zikir nafas, zikir yang kekal, zikir yang abadi, zikir yang tidak akan putus. Segala puji-pujian yang tidak terbatas dari awal dan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kita nafas yang amat berharga bagi kita semua hidup di dunia ini, dan melalui satu perjalanan hidup di dunia ini, di alamul barzak dan juga di alamul akhirah, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah yang maha agung dan maha mulia. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar, Nabi junjungan mulia dan Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh kerana baginda segala alamin dicipta, oleh kerana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga dan kita dan segala makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Permulaan daripada bab pada hari ini adalah zikir nafas. Bila bermulanya zikir nafas ini dan bagaimana ia bermula di alam ini. Dan setiap ilmu yang kita sampaikan
adalah berdasar daripada Al-Quran, karya agung Allah Subhanahu wa taala, dan daripada hadis Al-Qudsi, dan juga daripada hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala meniup roh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Dan ini kita tahu daripada ayat Al-Quran surah Sajadah, wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. So pertama, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh Allah ke jasad Nabi Adam alaihissalam. Itulah awalnya pertama Nabi Adam alaihissalam dimasukkan roh dan bernafas. Apabila roh ini ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, tangannya bergerak, matanya bergerak, mulut bergerak, kaki dan seluruh anggota badan bergerak. Malaikat apabila melihat, memerhatikan keadaan ini, mereka menangis. Mereka terasa ajaib. Mereka terasa, ya Allah, ini adalah satu penderhakaan. Ini adalah satu penderhakaan. Kami tidak pernah bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini pula apabila ditiupkan Allah roh ke dalam jasadnya, tangan bergerak, kaki bergerak, mata bergerak, hidung bergerak, segalanya bergerak. Mereka menangis. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, wahai para malaikat, nanti dahulu pergi dekat dengan Adam alaihissalam, perhatikan nafas dia. Sewaktu itu nafas Nabi Adam alaihissalam turun dan naik dengan nafas Asmaul Ismu Zat, iaitu ismu zat Allah, Allahu Allah. Ismu zat Allahu Allah naik dan turun bersama dengan asma-hu. Jadi malaikat kata, ini lagi ajaib, subhanallah. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menfirmankan bahawa manusia itu rahsiaku dan aku adalah rahsianya. Jadi ini adalah permulaan seorang insan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas dengan zikrul anfas. Jadi daripada ayat ini, segala syak, segala wasangka, segala kekeliruan bahawa zikir nafas ini ada di dalam Al-Quran atau tidak, dah terbukti bahawa zikir nafas wujud hari pertama Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi inilah hari pertama, awal-awal seorang insan dengan nafas pertama berzikir dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi syak, sebab ini Al-Quran. Sesiapa sahaja daripada kalangan orang Muslim yang merasa syak, merasa waham, merasa zan, betulkah ini, mereka telah mensyaki ayat Al-Quran
Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan rohnya, roh Allah sendiri ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Dan siapa yang ingkar, kita banyak dengar ramai orang yang ingkar tentang zikir nafas. Sebenarnya dia telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah tidak meniupkan rohnya bersama dengan zikirnya. Allah. Jadi para hadirin dan hadirat, di waktu ini, di saat ini, tahqiqkan di dalam hati, ayat Allah benar, ayat Allah benar, ayat Allah benar, tetapi sehingga sekarang, sehingga kini tidak sampai kepada saya kebenaran bahawa zikir nafas itu wujud. Dari hari pertama Allah meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Tak ada lagi syak, tak ada lagi waham, dan tiada lagi zan, sebab ini ayat Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu lagi bab, Allah mencipta Nabi Adam dengan kudrat kun fayakun. Nabi Adam tidak ada zaman bayi. Kita tak pernah berfikir. Nabi Adam tidak pernah dibesarkan seperti proses pengandungan daripada arham ibu dan dia keluar. Tidak. Dia diciptakan oleh Allah dengan kudrah. Kun fayakun, dia jadi terus. Tidak pernah ada masa silam sebagai kanak-kanak, remaja, baligh, tak ada. Terus Allah ciptakan dengan kudrah. Manusia kita ini pula selain daripada Nabi Adam AS dan Hawa, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan hikmah. Hikmah artinya melalui proses perkawinan, pengandungan, kelahiran, dan ini adalah proses hikmah. Jadi manusia yang Allah ciptakan dengan dua keadaan, iaitu dengan kudrah, kun fayakun, jadi, dan satu lagi dengan hikmah. Jadi yang Allah jadikan Nabi Adam AS dengan kudrah kun fayakun, dia sudah bernafas dengan Allah sejak hari pertama. Dan malaikat pun rasa ajaib, subhanallah. Tadi kami sangka dia bergerak tangan dengan kaki tanpa izin Allah, tapi rupanya tidak. Subhanallah, dia menggerakkan kaki, badan dan seluruh anggota badannya, hatta peredaran darah, hatta setiap nafasnya adalah zikr Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jelas daripada ayat ini, zikir nafas wujud dan tidak boleh dinafikan. Dan tidak ada lagi sanksi, tidak ada lagi syak, tidak ada lagi wasangka. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku sendiri meniupkan roh aku. Bersama roh tu ada nafas, dan nafas yang ditiup oleh Allah tidak lain daripada zikir Allahu Allah, zikir Ismuz Zat. Jelas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang musnadnya amat sahih dan sampai melalui Hasan Basri rahmatullahi alaih kepada Ali radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang insan yang turun dan naik nafasnya jika tidak bersama dengan lafaz ismu Allah, Allah, sesungguhnya dia telah mensia-siakan seluruh hidupnya. Subhanallah. Sadaka Rasulullah, sadaka Rasulullah, sadaka Rasulullah.
Jadi kedua ayat ini kita lihat, adakah ini wujud? Ya, wujud sekarang ini di dalam pernafasan para ahli kalimah la ilaha illallah, para ahlullah, awliya Allah. Ada beza awliya Allah dengan ahlullah dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan semua awliya Allah terdedah kepada seluruh ilmu hikmah, ilmu la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah dan asrar dan cahaya la ilaha illallah. Ahlullah berbeza. Ahlul albab, ulul hikam berbeza. Jadi semua mereka ini bernafas dengan nafasnya Allahu Allah, dengan ismu zat Allahu Allah. Ini adalah bukti utama bahawa zikir nafas wujud. Siapa yang di dalam majlis ini berzikir nafas, tolong angkat tangan. Ada berapa semua? Subhanallah, ini adalah bukti bahawa ayat Allah benar dan Al-Quran benar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, tidak boleh dinafikan. Benar, Allah benar, sabda Nabi benar. Jadi apabila kita dah jelas bahawa zikir nafas ini wujud di dalam pernafasan seluruh para anbiya'ul mursalin, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tabi'in pada hari ini, di pernafasan para wali Allah, ahlullah, ahli kalimah la ilaha illallah, wujud zikir nafas. Mereka sedang bernafas dan bernafas dulu, sekarang, kemudian dan sehingga mereka meninggal dunia dengan nafasnya kalimah Allahu Allah. Tak ada lagi syak, sebab ini Quran, ini hadis yang sahih. Ketiga, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu sekalian orang yang ingin solat tanpa syaitan, meminta perlindungan Allah. Dr. Yahya ada kopi dia daripada satu hadis, kitab hadis yang sahih, sanadnya yang hasan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh mereka orang Islam yang ingin mendirikan solat agar solat mereka bukan dengan syaitan, membaca doa itu, meminta perlindungan Allah daripada hembusan syaitan, daripada hasutan syaitan, daripada bisik-bisikan syaitan, dan yang last daripada nafasnya syaitan. Jadi jelas daripada ayat ini bahawa, daripada hadis ini, bahawa syaitan bernafas bersama kita. Apabila kita tidak mengisi nafas kita dengan nafas Allahu Allah, Allahu Allah dengan ismu zat, syaitan bernafas dengan kita. Hadis, siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, tolong minta hadis itu, kopinya salinan daripada Dr. Yahya. Hadis ini jelas, tetapi ramai tidak tahu. Mereka hanya membaca doa dengan ya Allah, lindungilah diri aku, pernafasan aku daripada hasutan syaitan, bisik-bisikan syaitan, pernafasan syaitan. Tetapi yang membaca ini jahil, sebab mereka hanya membaca hadis tanpa ilmu. Mereka hanya membaca terjemah ataupun kalam ataupun ayat daripada hadis ini tanpa mengetahui makna, tanpa mengetahui praktikaliti amalan ini. Kita sudah biasa apabila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim seperti yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat syaitan akan lari. Sekali baca, satu syaitan datang. 10 kali baca, 10 syaitan datang.
Ada orang yang was-was, dia baca 20 kali lagi syaitan ganggu dia. Syaitan tidak lari. Kerana dia mengamalkan, membaca sesuatu tanpa ilmu, tanpa hikmah, tanpa hakikah daripada ayat tersebut. Begitu juga doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita baca doa itu sebelum solat. Sudah jelas bahawa doa itu bukan sahaja untuk dibaca, malah doa itu adalah kunci agar zikir nafas kita berjalan. Allahu Akbar. Ini kita kena faham. Kita masuk ke dalam kereta, tak perlu start kereta tu 10 kali. Sekali cukup kereta dah start. Begitu juga doa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu adalah doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalah doa meminta Allah pelihara kita daripada syaitan di dalam solat. Tapi kita semua ada pengalaman, kita baca berapa banyak, begitu banyak gangguan datang. Bermakna kita hanya baca tetapi tidak melindungi diri kita daripada syaitan. Selepas Allah memberi kita satu senjata yang kukuh agar kita dapat melindung diri kita, hati kita dan seluruh kesedaran kita daripada syaitan. Allah telah beri kita senjata. Allah telah beri kita solution. Makna kalau syaitan ni boleh mengganggu kita, bisik kepada kita, hasut kita, bernafas dengan kita, dia lagi kuasa. Allah tak ada kuasa. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Bertaubat, beristighfar, kerana kita telah melemahkan daya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berfikir, kita tidak yakin bahawa Allah ada kuasa yang lebih tinggi, lebih afdal, lebih mulia, yang lebih tajam untuk memusnahkan syaitan. Jangan masuk ke dalam solat kita, hati kita, kesedaran kita. Mustahak. Daripada sekarang kita dah tahu ada senjata, ada pelindung agar syaitan tidak akan ganggu nafas kita, hati kita, kesedaran kita, bacaan kita, perhatian kita, fokus kita, konsentrasi kita. Allah telah bagi kita senjata, tapi kita tidak mahu memikir, tidak mahu mencari, tidak mahu menuntut, kita tidak peduli. Dan jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah bagi amaran lagi. Qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan siapa? Qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan Rabb pun kita tak kenal lagi. Malikin nas, raja kepada semua manusia. Dia raja kamu, bukan syaitan. Syaitan tak ada kuasa masuk ke dalam kesedaran kamu, hati kamu, roh kamu, hidup kamu. Dia tak boleh masuk. Kalau dia masuk memerintah dalam hidup kamu, dia jadi malik, binasa hidup kamu. Kalau dia jadi malik ke dalam otak kamu, kamu akan dihancurkan oleh syaitan. Kamu akan dijahannamkan oleh syaitan. Tak cukup Qul a'udzu birabbin nas, kena mengerti siapa Rabb. Bukan tuan-tuan, bukan hadirin di Malaysia, di Arab, di India, saya tanya siapa Rabb, apa arti Rabb, tak ada seorang pun dapat jawab. Dia kata yang memerintah dan mentadbir, itu bukan arti Rabb. So itu soal lain ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Siapa yang telah mengenal Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, baru dia akan dapat pertolongan dari Allah daripada min syarril waswasil khannas. Waswas,
yang sentiasa mewaswaskan, bukan sahaja dalam solat, dalam hidup kita, dalam kerjaya kita, dalam bisnes kita, seluruhnya dia akan ganggu kamu. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mengganggu kamu sentiasa 24 jam, hatta dalam mimpi pun dia akan mengganggu kamu. Semua kita tahu. Jadi kalau kamu tidak mengenal kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kamu tidak akan dapat. Dan kamu tidak akan mengenal ilah kamu dan Rabb kamu sekiranya kamu tak ada zikir nafas. Tak ada. Kita boleh cuba seluruh solution di dalam agama melalui ibadah, kita tidak akan dapat menyelamatkan diri kita. Hatta syaitan yang menyembah Allah 700,000 tahun, dia tidak dapat selamatkan diri dia sendiri daripada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tertipu daripada nafs dia sendiri. Dia pun tertipu dari bisik-bisikan dia sendiri. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita kena faham bahawa zikir nafas ini sabit di dalam Al-Quran, wujud dalam Al-Quran, wujud dalam hayat. Satu saat Nabi Adam alaihissalam tidak pernah kecuali saat di masa dia terpedaya dengan pujukan daripada isterinya untuk memakan buah itu. Satu saat, dan itu pun Allah telah ampunkan lepas 40 tahun dia bertaubat kepada Allah. Wujud zikir nafas, wujud di seluruh hidup para anbiyaul mursalin, 124,000 nabi. Wali Allah wujud. Dan sekarang saya telah bacakan ayat dalam Quran bahawa kalau kita tidak isi nafas kita dengan zikir Allahu Allah, syaitan akan bernafas. Ayat Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas. Hadis telah dibacakan, surah ayat Al-Quran pun kita telah bacakan. Kalau kita tidak mengisi zikrul anfas ke dalam hayat kita, nafas kita, kita akan diganggu oleh syaitan, kita akan dipedaya oleh syaitan, kita akan ditipu oleh syaitan, tipu daya muslihat dia. Dia akan hancurkan segala keadaan hidup kita, bisnes kita, keluarga kita, ketenangan kita yang mustahak dia akan hancurkan. Dia akan keluarkan segala cahaya dari, sebab dia ni gelap. Bila dia duduk dalam diri kita dan nafas, dia gelap. Jadi apabila kita di dalam kegelapan, kita tak akan dapat cahaya dari Allah, cahaya dari rahmatan lil alamin, dan cahaya daripada amal ibadat kita. Jadi sudah sabit dari Quran dengan hadis bahawa zikir nafas wujud dan nafas syaitan pun wujud. Bukan saja nafasnya syaitan, min syarril waswasil hannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bukan saja bisikan syaitan, bisikan nafs amarah, nafs lawamah, nafs mulhimmah, bisikan dunia, bisikan negatif yang semua ada di dalam hati kita ni. Kita tidak akan dapat mengeluarkannya atau menghilangkannya kecuali dengan zikrul anfas. Jadi cukup dengan ilmu pengenalan ini bahawa zikir nafas wujud di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam hidupnya para anbiyaul mursalin, 124,000 anbiyaul mursalin, para sahabat, awliya Allah, wujud benar dan benar. Kami menjadi saksi. Saya menjadi saksi. Jutaan manusia yang sedang bernafas dengan zikrun nafas Allahu Allah, kami menjadi saksi. Dan kami berhadapan dengan nama Allah, Ismul Azam, Bismillahirrahmanirrahim. Kami adalah saksi, kami berzikir dengan zikrul anfas. Jadi sekarang ni ramai dah ada zikrul anfas.
Kalau kita tidak kekalkan zikrul anfas ini sehingga kita mati, kita pun akan disesatkan oleh syaitan dengan nafasnya yang menyesatkan kita dalam solat, dalam amalan, Allahu Akbar, dan dalam segala tingkah laku kita. Kita mahu kita buat zikir nafas ini agar satu saat sebelum kita mati, kita dapat berzikir nafas dan mati dengan nama Allah, agar Allah Subhanahu wa taala redai kita. Syurga biar kemudian. Biar Allah redai kita. Biar Allah terima kita. Amalan biar kemudian. Terima dulu. Kalau Allah tak nak terima kita, walaupun kita punya amalan segunung tinggi atau gunung yang tinggi sehingga 7 petala langit, Allah tidak akan terima. Contoh syaitan, Allah tidak reda dengan dia, amalan dia semua Allah tak mau terima. Allahu Akbar. Jadi inilah sesi tentang ilmu pengenalan tentang zikir nafas, wujudnya zikir nafas di seluruh hidup-hidup para anbiya, awliya, tabi'in, para awliya, ahlu kalimah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Blew the life into him. He started moving. His hands, his eyes, his legs started moving. The malaika started crying, Ya Allah, this is something wonder. This is something ajaib. We never move our fingers, our hand, our eyelashes without your permission. Here you created someone and he is moving just without your permission. Ya Allah, this is what I call transgressor, or we call derhaka. What's in English, derhaka? This is something against you. They're acting against you. Allah says, no, go and hear him. He was doing Allahu Allah. Who blew the zikir nafas into him? Allah. Wa nafakhatu fihi min ruhi wa nafakha fihi min ruhi. I blew my roh into him, and the roh started to breathe, the breath of life with the breath of kalam, Allahu Allah. Now tell me, anyone who can deny about this, no zikrul nafas in life? Astaghfirullah al-Azim. Quran and Hadith. The second point was, our breath is being breathed by shaitan 24 hours. And who says that? Ulama, awliya Allah, anbiya Allah? No, Allah says in Quran, min syarril waswasil hannas. Shaitan, he always breathe through you. Min syarril waswasil hannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. He whispers waswas into you, fi sudurin nas, in the chest of the man, min al jinnati wan nas. And that waswas come from both the jinn and the man. Jinn from shaitan and all other jinns, and from man. Whatever negative things that you hear from man, it's also breathing. And now you can't protect from this. You can't stop this in happening inside you without this zikrul anfas. That's why Muslim recite Kul a'udhu bi rabbin nas. They say shaitan will go, shaitan comes more. Shaitan disturbs more. Why? Because he doesn't know the meaning of Kul a'udhu bi rabbin nas. He know the tarjuma. He know the translation. He knows only the tafsir. He never know the knowledge. He never know the hikmah of Kul a'udhu bi rabbin nas. He never know the ilmu hakika of Kul a'udhu bi rabbin nas. He never know the secret of Kul a'udhu bi rabbin nas. Why? Kul a'udhu bi rabbin nas mean Kul a'udhu. Say, I ask for protection from the Rabb of Nas. Rabb. So what is Rabb? You must know who is Rabb. Then Malikin Nas. Is Allah your Malik? Then you ask. But if Allah is not your Malik, if Shaitan is your Malik, Allah will never be your Malik to help you from this Shaitan. Ilahin Nas. Is Allah is your Ilah? See? Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. So, to get Allah's protection, 100%, you must know Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. So ask anyone, is Allah your Malik? You ask, this car belongs to whom?
He said, mine. So where is Allah as a Malik? So you see, for Muslims, Allah is not the Malik. Allah is not the Rabb. Allah is not the Ilah. So if you don't know these three, you will never be able to protect yourself from shaitan and the jinn and negative aspects of life. So what you need, Allah give you a weapon. You cannot say, shaitan can control me, shaitan can do this and do that, disturb me in my life. He destroys me, he deviates me, he dispels me, he brings negativity. You mean to say Allah is weaker than him, is powerful than Allah? Astaghfirullah. Because we have no connection to Allah. We have no power of cord that connects between our zikrul anfas to Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala doesn't matter on you. You want to take shaitan to be the ilah, shaitan to be the Rabb, shaitan to be the Malik. Because the Muslim only hear them, not the mu'min. Mu'min who knows who is his Rabb, who is his ilah, who is his Malik. Allah will say, I will protect him. Because that's Allah's promise in Al-Quran. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. So very clear from these verses of Al-Quran and Hadith, Allah has given us a pelindung. Allah has given us a weapon. Allah has given us a light. Allah has given very powerful thing to protect from shaitan, from jinn, from disease, from anything in life. But you have to seek, what is this? And the answer is today, when you breathe, your life that goes up and down from Allah every second must be connected with zikrul anfas. So this is the conclusion. So this is the introductory part. No more doubt. If anyone doubt that Allah did not breathe Allah zikr into Nabi Adam as per Quran, anyone doubt, he become a munafiq. Anyone deny there is no zikr nafas, he become kufur. He says Allah's ayat is wrong. Allah is correct, absolutely correct. Allah is true. So whoever does not believe in this ayah, he become kufur. Whoever doubt, he become munafiq. So clear the doubt. Ask 1,000 questions until you clear, and you are clear zikr nafas exists. Today we are here only to talk about zikrul anfas. So clear this doubt. It's good for all of you who have been with us for 3 years, never attended such session. You all people can disseminate this information outside. You deny Allah never give zikr bread to Nabi Adam, this is the ayah. You deny shaitan don't breathe to you, this is Qul a'udhu bi rabbin nas. You want the hadith, I give you hadith. You want Quran, I give you Quran. So we are here, after we get this, we have to disseminate. You have to tell them, you want to be happy in life, you want to be peaceful in life, you want to cut off the power of shaitan in you, all the negativities of life in you, come to zikrul anfas. 1 moment, no 10 days, no 100 counts, 1 count. You take Allahu Allah, you will feel peace down there. Correct or not? Correct or not? Correct. Correct or not? Allahu Akbar. 1 moment. Allahu Allah. The peace come to you. No need to do Allahu Allah 100 times, 1,000 times. Why you have to do 1,000 times to get peace? 1 time zikir, the zikir must come into you. This is the truth. This is the haq. This is the true way. So the question is, what if I don't take the zikir of the breath? Soalan sekarang ni, tak apalah tuan-tuan tak nak tanya soalan, saya tanya soalan, saya jawab sendiri. Apa jadi kalau saya tak ambil zikir nafas? Mengikut Al-Quran dengan hadis. Perintah Allah, Qul a'udhu bi rabbin nas, perintah Allah, lindung diri kamu daripada syaitan, nafas syaitan, bisikan syaitan, hasutan syaitan dan manusia. Kalau kamu tidak, kamu akan jadi rosak.
kamu tidak akan dapat ketenangan dalam hidup. Kamu tidak akan dapat ketenteraman dalam hidup. Apa saja kamu buat, kamu akan digagalkan oleh syaitan. Itu kerja dia. Kenapa nak gagal? Supaya kita lemah semangat. Supaya kita tidak ada semangat nak hidup. Jadi kita salahkan Allah. Setiap kali kita dapat yang baik, kita puji diri, kita puji manusia. Tiap kali dapat yang buruk, terus kita murka pada Allah. Kita tak suka kepada Allah. Dalam hati, tengok Allah buat ni. Yang baik dapat, dia tidak buat kepada Allah. Pelik sungguh manusia ni. Apa saja yang baik dia dapat, dia tak mau iktikadkan kepada Allah. Anything good he gets in life, dia tidak mau kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak mau. Apa saja buruk, kenapa saya jadi macam ni? Why I am in difficulty? Kenapa macam ni? Dia iktikadkan kepada Allah. Dia lontar kepada Allah. Kononnya Allah ni tidak baik. Itu bukan kita, itu syaitan sebenarnya. Bila kita dapat keburukan, dia terus lontarkan kepada, tengok Allah tidak suka kamu. Kamu banyak dosa. Kamu diuji. Kamu di ini, kamu di itu. Macam-macam syaitan was-waskan ke dalam hati kita. Orang mukmin tidak pernah sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dia hanya sangka baik saja kepada Allah. Jadi kita dah tahu segala masalah dalam hidup adalah sebab kita tidak mengikuti perintah Allah untuk menyambungkan talian kita kepada Allah dengan zikrun nafas. Soal rezeki. Ini Iqbal baru 3 bulan dapat rezeki. Dia dulu, minta maaf saya bagi tahu ya, dia tak pernah solat. Satu kali dia hadir majlis kami, dia tidak pernah tinggal solat. Lepas tu dia dapat zikir nafas. Soal rezeki ya, semua orang tanya pasal rezeki, kaitan rezeki dengan zikir nafas. Dia ada sini, demi Allah tanya dia. Dia dulu ada kilang, dia toke bos kilang mesin jahit. Masa dulu jauh daripada Allah, seluruhnya hilang dari hidup dia. Factory dia hilang, berkat nikmat dalam hidup hilang. Selepas dia dapat zikir nafas, kehilangan semua tu dia tak rasa. Dia rasa baik. Tak sampai 2-3 bulan, kilang yang hilang dari dia, dia dapat balik. Bukan saja tu, kerajaan sekarang daripada Selangor offer dia lagi. Dia ada 2 sekarang pilihan. Mana satu dia nak ambil? Tengok rezeki Allah buka bila kita menyambung nafas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal rezeki. Soal yang lain-lain banyak ada testimoni-testimoni. InsyaAllah kita akan dapat kongsi dalam masa 1-2 hari, 2-3 hari dekat sini dengan hadirin dan hadirat yang ada zikir nafas, agar kita jelas, kita tahu bahawa inilah zikir yang hakikah, zikir yang benar, yang boleh membawa kepada ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan jiwa kita. InsyaAllah lepas ni, lepas maghrib, kita akan pergi satu ke satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat zikir. Apa ini zikir? Adakah zikir ni Allah, Allah, subhanallah, subhanallah? Ini sebutan. Ini sebutan, ini bukan zikir. Zikir adalah ingatan. Jadi kenapa disuruh sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Supaya sebutan ini membawa kepada zikrullah. Al-qawlu bilafzi tahmidin wa tasbihin wa tahlilullah irja'u ila zikrullah fi batnihi. Ini hakikat. Apabila kita sebut, dia membawa kepada ingatan. Kita sebut ibu kita di Terengganu, di Kedah, kita teringat terus. Sebut, ingat. Tapi adakah hakikat ini benar bila kita sebut nama Allah, kita ingat Allah? Tiada. Cuba, siapa boleh bagi tahu? Bila sebut Allah, ingat Allah? Tidak. 99% bila sebut Allah, ingat kepada yang lain. Yang lain masuk ke dalam kalbu. Contohnya dalam solat. Apa yang semua kita sebut adalah zikir.
Kalam Allah adalah zikir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zikir. Kenapa? Itu adalah zikir, sebutan tu. Tapi kenapa tidak bawa ingatan kepada Allah? Kita ingat kepada yang lain. Kita ingat kepada dunia, kawan. Bila sebut Ar-Rahman, kita ingat Abdul Rahman. Bila sebut Rahim, kita dengar Tan Sri Rahim Tambicik. Bila sebut Malik, kita dengar Raja. Oh, Raja nak bagi saya projek. Tak ada Allah. Tidak ada Allah. Mana Allah? Sebab sebutan dengan ingatan tidak sama. Kenapa? Tidak kenal apa yang kita sebut dengan apa yang kita ingat. So, batal. Amalan kita batal, sebutan kita batal. Allah perintah dalam Quran, amalan kamu sesat, amalan kamu batil, amalan kamu terbatal. Jadi itulah sesi ini, zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu amat besar faedahnya dengan kesannya. Mengingati Allah membawa kepada ketenangan. Tapi dalam realiti kita tidak nampak. Kita lebih seronok berzikir tentang duit, rasa tenang dalam hati. Subhanallah. Sebut 1 juta, tak boleh dapat 1 juta, tapi seronok, tenang hati. Tak tenang sebenarnya, seronok. Balik rumah, bila nak dapat 1 juta? 1 juta rupiah boleh. Pergi Indonesia 1 juta rupiah. Pergi Zimbabwe nak beli 1 roti kena bayar 500 juta Zimbabwe dolar. Dalam internet. Saya selalu pergi Zimbabwe. 1 buku roti 500 juta Zimbabwe dinar. Dolar, tak ada dinar, dia tak ada dinar. Jadi tengok hakikat hidup. Lebih baik kita sebut 1 juta, kita rasa seronok, senang, happy. Tak ada. Kita rasa, biarpun tak dapat 1 juta, tapi seronok. Aku ada dalam paper ni. Itu sebab dekat Malaysia, dekat Chowkit, Kampung Baru, banyak broker-broker dia bawa 1 bilion punya projek. Nak bagi kita tarik pun tak ada duit. Dia boleh bawa 1 bilion, 10 bilion punya projek. Wallahi, demi Allah, Allah tidak pernah letak satu syarat pun kepada siapa pun untuk mendekati Allah. Zikir nafas adalah satu langkah untuk menemu Allah. Temu Allah, roh kamu bertemu Allah, nafas kamu bertemu Allah. Bukan wajah, bukan jasad. Tidak akan pernah bertemu Allah di dunia ini. Apa dia ini wajahtu? Aku memalingkan wajah aku kepada wajahmu ya Allah. Kita kena tahu hakikat ni. Jadi tidak ada syarat. Hanya adab dan dengan hikmat kita. Dengan pengorbanan kita untuk dapat tu ada ke tidak ada. Jadi itu sebab kita sorkan, buatlah 70,000, 100,000 la ilaha illallah. Buatlah berapa banyak supaya dalam penyesalan itu you berkorban, benar-benar berkorban untuk mendapatkan tu. Jadi tidak ada syarat. Hatta tak perlu baca apa pun. Hanya hati kita ada tak ada ingin nak kenal Allah, ingin nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagus soalan tu. Okey, kalau tak ada kita break for tea ya. Apa ada lagi soalan? Clear? Fahmi ke fahim? Fahmi clear ya. Jadi zikir kita tidak sampai kepada Allah sebab sebutan kita lain, ingatan kita lain. Kita lebih seronok kita cakap pasal kerja, bisnes, duit, wang, projek sebab kita dapat ketenangan, kita dapat keseronokan, bukan ketenangan, keseronokan. Tenang ni lain dia punya erti, makna dia dalam. Tenang ni you boleh rasa di luar dan dalam. Siapa pun duduk bersama antah, dia akan rasa tenang. Itu nama dia tenang. Dia ada current, dia ada vibration, dia ada electrical field. Barakah, dia ada magnetic field. Kita cakap barakah orang tak faham, Syekh. Kita cakap magnetic field dia faham, energy field dia faham. Gelang. Ada field, ada vibration, ada current, dia faham.
Allahu Akbar. Jadi inilah kebenarannya. Ini ciri pengenalan tentang hukumnya zikir nafas, tentang zikirnya nafas, wujudnya dalam Quran, dalam hadis, dalam hidup. Ramai orang-orang mukmin yang ada sini ada zikrul anfas. Clear Haji Ibrahim? Clear ya? Ya. Allah akan bukakan mereka. Hanya Allah menguji mereka untuk benar-benar nak ni ke tidak. Allah lihat, kalau nak, Allah dah sampaikan kepada kita, bagi terus. Tak ada. Makna tidak ada satu tawajjuh iktikad yang kuat. Jadi kita akan tanya, macam mana pula saya dipilih? Wallahu a'lam. Allah tahu hati kita, Allah dah bagi tahu. Pilih. Hantar pun dulu 50-50. Ya, tengok, tapi Allah pilih. Rasulullah sayang, Sultanul Aulia sayang, hantar Allah pilih. Saya ingat lagi 5 tahun dulu. See, everyone know you, everyone. Syaitan will come and play. To break that syaitan, effort is the most important. For that, you know ayat of Al-Quran, hadis. This is Quran, how can I deny? This is hadith, how can I deny? Now I have so many brothers and sisters who are doing this zikr now. How can I deny? They are feeling peaceful. Iqbal is saying, dulu saya banyak duit, saya tenang. Sekarang saya tak ada apa pun, saya rasa tenang. Betul, Iqbal? Kalau nak, dia hari-hari nak datang sini. So datang sini bukan sahaja nak ilmu. Bila you datang kepada orang yang mengedarkan ilmu, zikir nafas ni, you are getting connected. So ramai orang jahil, oh kita pergi sana nak ambil ilmu, dia ajar tak ilmu baru. It's a connection. You come here to put your socket into the electrical current. Allah has chosen someone, Sarkar Khalifah, for you to connect your nafas, your roh, your qalb to them. InsyaAllah. Alhamdulillah, we'll break for the tea.